diikuti oleh Fadil Ustaz. Jadi saya kira ini satu peluang untuk kita ambil, kita berkongsi pengalaman beliau, dan mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada malam ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita. Jadi insyaAllah ceramah kita pada malam ini bersempena dengan satu peristiwa yang agung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan agung kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita ambil dalam kesempatan yang ada untuk sama-sama kita mendengar berkaitan dengan peristiwa agung yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa meninggalkan masa, dan ini majlis mempersilakan falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Isra ayat yang pertama, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya tidak sampai satu malam daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami kepada Muhammad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Yang saya muliakan, pengerusi juga merupakan imam Masjid Al-Ihsan, Kampung Sungai Mati, Langgak, Kedah. Seluruh ahlitan kuasa, pegawai-pegawai masjid, para muazzin, tuk-tuk siap, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap kali datangnya peristiwa Isra dan Mi'raj,
walaupun sebenarnya Isra' dan Mi'raj itu lebih kurang 10 hari lagi. Masya Allah, tabarakallah. Isra' dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang menguji keimanan umat Islam, kerana sejarah murtad yang pertama berlaku dalam sejarah Islam itulah selepas berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perjuangan tanpa diuji mustahil. Berdakwah tanpa diuji mustahil. Mengajar tanpa diuji mustahil. Nak bangunkan majlis ilmu macam ni pun untuk memperingati dan mengenang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tanpa diuji adalah mustahil. Seluruh negara sampai Sabah, Sarawak, saya tak boleh ceramah di mana saja. Setiap masjid surau yang saya pergi, saya tak boleh sampaikan ilmu jika sekiranya ayah-ayah tidak duduk secara adab dan disiplin kita menuntut ilmu. Ihya Ulumuddin, saya sebut satu persatu hadis Sahih Bukhari, riwayat Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Bu'anaful Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tentang peristiwa sahabat yang duduk belakang ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan ilmu. Orang yang pertama masuk duduk depan, kata Rasulullah SAW, dia bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu, Allah sediakan tempat untuk dia. Sahabat yang kedua duduk belakang-belakang, kata Rasulullah SAW, dia malu nak ke depan, Allah malu nak bagi ilmu pada dia. Sahabat yang ketiga tak jadi masuk, dia keluar balik daripada majlis ilmu itu. Kata Rasulullah SAW, sahabat itu berpaling dari Allah dan Allah berpaling dari dia. Di mana-mana saya sampaikan ilmu, saya akan sebut ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kitab Syiarus Salikin, ringkasan bagi Ihya oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, Hidayatus Salikin, terjemahan dan syarah bagi Bidayatul Hidayah, juga karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, menyebut salah satu daripada adab menuntut ilmu, hendaklah engkau duduk hampir dengan gurumu yang mengajar itu. Boleh amal ke tak? Boleh amal ke tak? Kalau boleh, semua sekali bangun, mari duduk depan. Yang belakang-belakang, yang melengkung kot dinding tu semua mari. Semua datang mari ke depan. Yang duduk di luar masuk ke dalam. Jangan sombong dalam majlis ilmu. Yang duduk depan ni guru, yang datang malam ni murid, yang duduk depan ni guru, betul?
yang duduk di bawah ni murid. Ada orang tegur saya. Dia kata, "Ustaz, kalau tak cengih sangat, kalau lembut-lembut nak adabkan orang menuntut ilmu ni lemah lembut, mesti orang suka." Pembohong. Kalau ustaz cakap lembut-lembut nak adabkan orang menuntut ilmu ni, mesti orang lagi suka. Pembohong. Pasal apa? Puluh tahun dah masjid dibina, ustaz-ustaz semua lembut-lembut, tapi berapa puluh tahun kita tak peduli nak mari duduk dekat dengan ustaz. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Berpuluh tahun dah. Berpuluh tahun ustaz-ustaz bukan tak cakap, dia cakap, tapi semua buat no hand, buat tengin, buat tak dengar. Dan dia kata lagi, kalau ustaz berlemah lembut itu lebih baik daripada jemaah lari. Saya jawab, jemaah yang marah sampai tak ada suara dah malam ni. Kalau datang nak menuntut ilmu, tapi tak bersedia untuk diadabkan oleh para guru, bukan kata jemaah datang lebih baik daripada mereka tak datang. Tak, lagi baik tak datang daripada duduk dalam keadaan tidak beradab dalam majlis ilmu. Betul atau tidak? Kita nak anak cucu kita hormat tutup guru, kita nak anak cucu kita hormat cikgu-cikgu sekolah, tapi Allah balakan kita hari ni, anak cucu kita tak hormat dengan cikgu kat sekolah, pasal mak bapak dia, tok nenek dia pun tak hormat ustaz-ustaz di surau dan masjid. Betul atau tidak? Minta maaf cakap. Beratus masjid, ratusan masjid dan surau yang saya pergi, bila saya sebut benda ni, biasanya pihak masjid kata, "Ustaz, berpuluh tahun dah masjid ni, ustaz orang yang pertama berani panggil semua mai duduk depan." Tentang masjid ni pun sama. Betul? Tu dia. Orang yang komplain, ustaz kasar, ustaz kasar, cengih, panggil orang mai duduk depan. Puluh tahun orang tak ikut adab menuntut ilmu, hang tak pernah bising pun. Betul tak ni? Bila ada orang nak betulkan, kita komplain pula. Tapi kalau kaki komplain ni, dia bukan peduli. Ustaz kasar dia komplain, ustaz lembut dia komplain. Betul? Kalaulah lembut, ustaz cakap lembut-lembut, mesti semua orang suka. Pembohong. Selembut-lembut Rasulullah SAW. Ni Isra' Mi'raj ni. Isra' Mi'raj ni kita ceramah malam ni. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni, Rasulullah SAW lembut kan? Rasulullah SAW lembut kan? Lembut kan? Masa dia sampai Taif dengan lemah lembut, dengan akhlak dia, orang sambut ke orang balik batu? Jawablah elok-elok. Ni yang duk kata kalau kita ceramah lembut mesti orang suka. Bohong. Tak semestinya. Selembut-lembut Rasulullah SAW, orang sambut ke orang balik batu? Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Rasulullah SAW ni selembut-lembut manusia, sehikmah-hikmah makhluk atas muka bumi. Kafir Quraisy sambut dakwah dia ke nak bunuh? Kafir Quraisy sambut dakwah dia atau nak bunuh? Nak bunuh. Jadi ustaz-ustaz lagi hebat ke? Ceramah lembut semua orang suka. Nabi pun orang benci, tiba-tiba ustaz ceramah lembut semua orang suka. Maknanya ustaz-ustaz tu lagi hebat daripada Rasulullah SAW. Jangan bohong. Betul tak ni? Ceramah kasar style Ustaz Abdullah Khairi, orang ngumpat bergantang-gantang. Betul? Ceramah lembut pun mereka kata lembut, mengantuk, tak ada isu semasa langsung, buatlah lawak sikit, bergantang-gantang diumpat juga. Betul?
kaki komplain ni kita cepung ramai-ramai. Orang sebut cepung tak? Tahu cepung? Kita pegang dia ramai-ramai, kita bagi dia duduk depan ni. Hang ceramah pula pandai sangat, ustaz tu hang komplain, ustaz ni hang komplain, hang ceramah kami nak dengar pula. Boleh jenis spesies tu ada tak dekat sini? Kampung ni ada. Dia banyak mulut, kita pegang ramai-ramai, angkat letak atas kerusi ni, pasang live macam ni. Ni live ni, orang tengok malam ni kan. Minta maaf. Biarlah orang kata apa pun, biarlah 1000 kali saya ceramah, 1000 kali mukadimah saya ulang bab menuntut ilmu adab dan disiplin, saya akan ulang. Saya perjuangkan maruah majlis ilmu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, saya selalu sebut hikmah pendakwah lemah lembut dan sabar. Hikmah pendakwah, hikmah guru dia bukan macam pendakwah, kena beza. Tak usah duk pukul sama kata. Hikmah guru apa dia? Mendisiplin dan mengadabkan para murid. Betul atau tidak? Oh, Nabi SAW kalau mengajar sahabat majlis ilmu, Nabi SAW bagi kuliah, Nabi lembut. Bohong. Baca hadis Sahih Al-Bukhari, hadis Sahih Al-Bukhari, bab menuntut ilmu, sampai ada bab, tajuk bab tu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggikan suara dalam majlis ilmu. Maknanya apa? Marah. Rasulullah tak pernah marah. Tapi dia marah bukan dengan emosi dan nafsu dia. Marahnya pun adalah wahyu. Marahnya pun ada kemuliaan. Alhamdulillah. Bagus tak ada suara ni, marah pun tak nampak macam marah bila tak ada suara kan? Betul tak bang? Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi, amin. Kalau panggil mai duduk depan tadi, ada masjid dia buat tak tahu, saya panggil buat tak tahu. Lepas saya panggil tak sampai 10 minit, saya mula ceramah. Saya tutup mikrofon, saya bangun, saya keluar, saya start kereta, saya balik. Walaupun saya datang 2-3 jam perjalanan, saya tak peduli. Majlis ilmu ada maruahnya. Guru-guru yang duduk depan ni ada maruahnya. Betul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad. Ada yang muka macam puas hati aku malam ni kan. Dah lama aku duk tunggu siapa ustaz nak bercakap bab ni kan. Ada yang itu hak puas, ada yang tak boleh, dia kata nak bangun dah terlanjur masuk kan. Tadi ustaz baca hadis sahih pula tu. Sahabat Nabi SAW yang bangun keluar majlis ilmu, Allah kata, Nabi SAW kata, dia keluar daripada majlis ilmu tu, dia berpaling dari Allah, Allah berpaling daripada dia. Na'udzubillah min zalik. Minta maaf. Pasal apa khutbah Jumaat kita berwirid, hukum dia makruh. Masa khutbah Jumaat kita pergi bilang tasbih ke, tasbih digital ke, tasbih biji tu ke, kenapa hukum dia makruh? Walhal berzikir kot. Sebab apa? Sebab disunatkan, dituntut atas kita untuk fokus kepada khatib, pandang muka dia, bukan pandang lantai. Pandang lantai nampak apa? Pandang lantai nampak apa? Kapet? Tak. Bila dia pandang lantai, dia sampai ke negara lain dah. Tidur kan? Mai dia bukan mai dengar khutbah, dia mai nak tidur. Tinggal lagi tak suruh bawa bantai dengan tilam aja. Cuba kalau masjid tulis dekat depan tu signboard besar kepada jemaah yang hendak solat Jumaat boleh bawa bantal dan tilam ke masjid. Pasal apa? Dia mai setiap kali dia mai khutbah, dia tahu dia akan tidur. Dia duduk bersandar je, dia dah baca doa tidur dah. Bismillahirrahmanirrahim wa amut.
taklah contoh kan. Wirid tu pun makruh. Bayangkan orang yang main handphone dalam khutbah Jumaat, dalam majlis ilmu yang duk main handphone, bayangkan. Boleh tak apa hukumnya? Kita masuk majlis ilmu ni, kita masuk majlis ilmu sambil kita pegang tasbih berzikir. Tadi khutbah dalam majlis ilmu. Surah Surah Al-Ahzab ayat 4, tak silap saya. Allah kata apa? Ma ja'alallah li rajulin, Allah tidak menjadikan bagi seorang lelaki min qalbaini, di dalam fi jawfi, di dalam dadanya ada dua hati. Allah tidak jadikan bagi seorang lelaki dalam dada dia ada dua hati. Maknanya apa? Dia nak fokus majlis ilmu, lepas tu dia nak fokus dengan tasbih. Tak boleh, jangan bohong, tak boleh fokus. Kalau dia fokus majlis ilmu, yang dia wirid tu jadi sia-sia. Yang kalau dia fokus dengan wirid tu, dia tak fokus dengan ilmu yang disampaikan, jadi sia-sia. Allah tak jadikan bagi seorang manusia tu dua hati dalam dada dia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sebab tu saya sebut, hatta kalau saya masuk dalam majlis ilmu sampai malam ni, kalaulah takdir kata saya masuk dalam majlis ilmu sebagai orang yang duduk di bawah macam ayah, saya akan tinggalkan ilmu saya akan tinggalkan sombong saya di luar. Jangan duk usung sombong kita masuk dalam majlis ilmu, jangan duk usung. Lantaklah orang kata saya kasar pun, kan? Orang yang kata tu pun tak boleh ubah, tak boleh ubah orang yang menuntut ilmu macam mana saya buat malam ni. Betul? Kita pandai cakap aja. Tu tak kira lagi kuliah maghrib ustaz-ustaz mengajar. Saya faham kalau ayah-ayah yang dah berumur, lenguh kaki nak lunjuk, silakan. Tapi jangan talak dekat muka ustaz. Adab. Kalau ustaz pula duduk kaki saya naik atas ni, kalau ayah-ayah boleh lunjuk kaki ke muka saya, apa salah saya pula kaki saya duduk atas ni? Perasaan ayah-ayah macam mana? Korang ajak ni ustaz, biadab. Betul tak? Habis ayah-ayah lunjuk kaki ke muka saya, boleh pula. Betul tak ni? Saya faham kalau lenguh tu kita faham, tapi jangan talak kaki betul-betul ke muka ustaz lagu tu. Ni adab kita menuntut ilmu. Minta maaf. Ya. Kalau 30 malam saya ceramah, 30 malam tu mukadimah macam inilah saya boleh tiang, pasal bab adab menuntut ilmu. Pasal orang lain tak mau sebut, orang lain tak mau cakap, ustaz-ustaz lain bukan tak nak cakap, tapi ustaz-ustaz lain wakilkan dekat saya suruh tolong cakap. Faham tak ni? Satu Malaysia ustaz-ustaz wakil dekat saya suruh tolong abang. Minta maaf ayah-ayah, saya buat syarat tadi dekat pihak masjid. Pasal apa? Mereka pergi tolak rak Al-Quran dekat belakang tu, pergi tolak masuk dalam bilik. Saya kata tadi, saya tak mau duduk depan. Saya takkan duduk dekat kerusi ni selagi mana ada Al-Quran sama paras dengan punggung saya. Walaupun tak ada ceramah, Al-Quran jangan letak rendah macam tu. Tu rak rendah tu, nampak? Rak yang rendah dekat hujung tu. Bayangkan orang yang dalam soft tadi ni, Al-Quran di belakang punggung dia.
Setengah masjid pula pergi letak Al-Quran atas rehal kan. Pasal apa? Duk baca surah Al-Mulk lepas isyak kan. Sederet ni Al-Quran, belah ni satu deret Al-Quran atas rak, atas rehal, yang ni pun sama. Kita semayang berdiri dalam soft, Al-Quran tu duduk bawah paras kemaluan kita atau tidak? Duduk bawah paras kemaluan kita kan. Orang hina Al-Quran kita marah, tapi secara tak sedar kita menghina Al-Quran secara tak sedar. Minta maaf. Ijma' ulama sepakat tanpa khilaf wajib kita muliakan Al-Quran. Jangan lepas ni pergi tolak pula rak tu, pergi keluar balik, tapi Al-Quran biar rendah macam tu. Tak apalah Ustaz Muhammad James dah tak ada, boleh tiap dia seorang je. Tak, bukan pasal saya, pasal memuliakan Al-Quran. Siapa pengurusi masjid pergi mengaku buat apa memang kena dah malam ni. Ada masjid saya tanya siapa pengurusi dia tunjuk orang sebelah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, saya mukadimah tadi nak menggambarkan susahnya nak tegakkan agama ni, sangat susah. Tu baru cerita adab menuntut ilmu. Betul, susahnya. Bila saya sebut tentang adab menuntut ilmu, ada masjid surau yang sampai malam ni tak berani jemput saya. Seorang AJK bagi cadangan ni, kita jemput Isra Mi'raj ni, jemput Ustaz James. AJK lain kata jangan, aku dah tengok dah video dia, hampa kalau jemput cari sakit, dia kata. Nampak? Pasal apa? Dia bertanya. Sagi habis dia merepet, panggil semua main duduk depan. Nampak? Dia suka menuntut ilmu, tapi cara menuntut ilmu bukan macam penuntut ilmu, tapi cara menuntut ilmu ikut macam cara orang jahil. Faham tak ni? Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab tu bila kita cerita tentang Isra dan Mi'raj, peristiwa yang menguji keimanan umat Islam pada ketika itu. Bayangkan peristiwa murtad yang pertama dalam sejarah Islam selepas Nabi SAW balik daripada Mi'raj. Pada ketika itu memang sangat menjadi ujian. Dengar tadi Ustaz tadi baca biodata saya kan, jawatan saya panel istitabah Jabatan Mufti Negeri Perak. Ayah-ayah, ibu-ibu tahu tak istitabah tu apa? Istitabah tu asal daripada perkataan taubat. Kami ni panel istitabah, mana panel yang duk tarik orang untuk, panel yang duk tarik orang murtad untuk kembali kepada Islam, kembali bertaubat. Semua permohonan murtad di mahkamah syariah, sebelum permohonan murtad itu dibicarakan, setiap pemohon dia wajib hadir sesi kaunseling dengan kami panel istitabah ni tadi sebanyak 10 kali. Kalau dia tak hadir walaupun sekali, kes dia takkan dibicarakan. Pemohon-pemohon yang nak murtad biasanya dia sangat nak kes dia dibicarakan, sebab kalau dia menang
perkataan Islam akan dibuang daripada kad pengenalannya. Dia memang nak. Maka Mahkamah Syariah Negeri Perak membuat syarat setiap pemohon-pemohon yang nak murtad, baik Melayu, baik Cina mu'allaf, baik India mu'allaf, baik Sing mu'allaf, baik orang putih mu'allaf, baik orang asli, semuanya bila dia hantar permohonan, dia hantar affidavit ke Mahkamah Syariah, dia wajib hadir 10 kali sesi kaunseling bersama kami, di antaranya saya sebagai panel istitabah Jabatan Mufti Negeri Perak. Ustaz, ada ke orang yang duk mohon murtad dekat Mahkamah Syariah? Berlambak-lambak. Cuma media tak keluar. Kan? Tahun lepas 7 orang satu keluarga Melayu mohon murtad di Mahkamah Syariah. Saya dipilih sebagai panel yang kena kaunseling 7 beranak ni. Kali pertama kaunseling, saya tak bercakap. 2 jam tu saya dengar luahan hati dia, sebab apa dia nak murtad. Saya dengar aja. Kali kedua sesi kaunseling, baru saya bercakap. Sampai kali keempat, di penghujung sesi kaunseling tu saya kata, saya berdoa mudah-mudahan tuan dan isteri serta anak-anak semuanya batalkan permohonan murtad kalian di Mahkamah Syariah. Si bapa ni kata, minta maaf Ustaz, saya takkan tarik balik permohonan saya. Anak dia pula jawab, anak dia kata, Ustaz, kalau bapa saya tarik permohonan dia, kami tetap akan teruskan permohonan kami. Punya kerah. Pada pagi itu, sesi yang keempat, dia semua 10. Baru sesi yang keempat, bila mereka habaq lagu tu, tak apalah, mereka balik. Lepas mereka keluar daripada pejabat tu, saya ambil handphone, saya hantar nama 7 orang tu kepada madrasah saya di Johor dan di Perak. Madrasah saya tak ada yuran. Saya main ceramah malam ni pun tak dibayar. Sebab itu syarat saya, siapa saja nak jemput ceramah tak boleh bayar. Senang kan syarat tu? Azan dulu. Nak azan dulu ke nak terus ceramah? Terus ceramah boleh. Terus ceramah boleh dengan syarat kalian jangan tunjuk konon-kononnya kita ada kuasa nak menggugurkan syiar azan. Lepas habis ceramah nanti tetap azan. Pengerusi Tok Imam tidak ada kuasa untuk buang sunnah azan. Tapi dia jadi budaya di negara kita. Satu Malaysia, ustaz habis ceramah lambat, terus azan ke qomat, terus qomat. Selalu lagu tu kan kat sini. Kat sini selalu lagu tu. Pengerusi siapa bagi kuasa untuk gugurkan sunnah azan 2 saat dari sekarang? Pengerusi kata, menyesal aku mengaku tadi kan. Tok Imam mana Tok Imam? Tok Imam dia juga. Tok Bilal mana Tok Bilal? Ayah dengar elok-elok. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berkuasa ke atas azan adalah muazzin, tukang azan. Pengerusi kata, oleh sebab ustaz habis ceramah lambat, hang tak payah azan lah, dia kata, kita qomat. Maka ayah kena kata dekat pengerusi, minta maaf ustaz, Rasulullah dah pesan saya paling berkuasa ke atas azan, itu amanah, saya nak azan juga walaupun penceramah berhenti pukul 10, saya tetap nak azan. Lepas tu penceramah pula kata, Tok Bilal, dengarlah cakap pengerusi, saya ni penceramah, Tok Lebay takkan menipu.
Maka tukang azan Tok Bilal, dia kena cakap dekat saya, ustaz, walaupun ustaz penceramah, walaupun ini ustaz ni pengurusi dan Tok Imam, saya tetap paling berkuasa yang dibagi oleh Rasulullah SAW kepada saya dalam bab azan, saya paling berkuasa. Mari pula AJK lain, dengarlah, minta maaf apa jadi pun, saya tetap akan azan. Tu Tok Bilal punya kuasa. Jadi saya bagi pilihan, nak azan sekarang ke nak azan lepas habis. Tuan Musi, nak azan sekarang ke tunggu habis lagi? Pi azan sekarang lah, pi azan. Tak apa, saya tunggu, tak apa, pi azan lah ni. Oh, ada Tok Bilal seorang lagi tak mengaku. Azan pukul 10 lagi dah takut nak pakai speaker luar kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firdaus dan semua. Lag sebab line sini tak berokey. Asyhadu an la sharekan live kita malam ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, selepas selesai saya kaunseling kali keempat, bila saya ajak mereka kembali bertaubat kepada Allah, batalkan permohonan murtad tersebut. Jadi saya hantar tujuh nama tu ke madrasah saya di Johor dan di Perak. Saya minta solat hajat untuk 7 nama ni, minta Allah bagi hidayah. Saya hantar 7 nama tu ke pondok-pondok yang saya kenal, mudir-mudirnya, minta solat hajat. Tolonglah buat munajat. Masya Allah. Esok paginya, yang semalam dia kata kami takkan tarik balik walau apa jadi sekalipun, tiba-tiba esok pagi lebih kurang pukul 10 saya tengah memandu di highway, bila bunyi telefon, saya tengok nombor sahabat yang mohon murtad tu, saya jawab. Dan saya terkejut sebab masa sesi kaunseling tu, setiap kali saya bagi salam dia tak pernah jawab. Tiba-tiba dia telefon pagi tu, dia bagi salam dulu. Dan dia kata, Ustaz, kami sekeluarga pagi ni dah setuju untuk tarik balik permohonan murtad kami di Mahkamah Syariah. Saya tanya, apa dia? Ulang lagi sekali, saya kata. Dia kata, kami satu keluarga bersetuju untuk tarik balik permohonan murtad kami. Tuhan aja yang tahu macam mana gembiranya hati saya pada masa itu. Bawa kereta daripada 110 punya seronok, tak tahu jadi 200 punya, tak sedap. Dia letak telefon, saya terus telefon ke Jabatan Mufti. Saya bagi tahu kes sekian-sekian telah membatalkan permohonan, tolong maklumkan ke Mahkamah Syariah. Mereka pun macam tak percaya. Ini kehebatan doa. Kita tak tahu dalam ramai-ramai berdoa tu, doa siapa yang Allah makbulkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW ditekan, para sahabat disiksa, ditindas, dizalimi dengan kezaliman yang sangat teruk. Kita hari ini, orang baru mengata sikit je dekat media sosial, kita dah koyak. Orang baru mengata sikit je dekat media sosial ni, kita dah naik angin. Orang kecam kita dengan tulisan je pun, kita dah naik angin. Betul. Bayangkan kezaliman oleh kafir Quraisy yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Pada tahun yang disebut Amul Huzun, tahun kesedihan, apabila wafatnya isteri yang tercinta, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, yang menjadi tulang belakang kepada perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafatnya pula bapa saudaranya Abu Talib, walaupun tak Islam tapi sentiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila wafatnya dua orang ni, orang Mekah semakin meningkatkan kezaliman, penderaan dan penyiksaan ke atas umat Islam. Maka Rasulullah SAW pun dengan bimbingan wahyu cuba bersangka baik, kalaulah penduduk Mekah tolak dakwah aku, mungkin penduduk Taif boleh terima dakwah aku. Berjalanlah bersama sahabatnya, siapa? Sayyidina
Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu sampai ke Taif. Pemimpin-pemimpin Taif telah mengarahkan anak-anak, pemuda-pemudi, hamba-hamba sahaya, kalau datang lelaki bernama Muhammad ni, baling dia dengan batu. Mereka pun baling batu. Bila nampak kehadiran Rasulullah SAW, pakat baling batu pada masa itu. Bila baling batu, mereka baling pada orang yang mereka tak kenal. Mereka tak kenal dia, tapi sebab orang tua-tua suruh baling batu, mereka pun pakat baling. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, pengajaran dia apa? Pengaruh orang tua-tua dalam masyarakat. Ni ayah-ayah ni, orang tua-tua dalam kampung Sungai Mati, terutama yang dapat gelaran yang Sultan Kedah pun tak boleh bagi. Apa dia? Orang masjid. Betul? Sultan Kedah dia boleh bagi Datuk Seri, dia boleh bagi Datuk, boleh bagi macam-macam pingat, tapi gelaran orang masjid Sultan pun tak boleh bagi. Sebab apa? Ni semua ni orang masjid ni, gelaran yang disebut oleh masyarakat, pengiktirafan masyarakat bahawa ayah-ayah dan ibu-ibu ni adalah orang yang diamanahkan menjaga rumah Allah ni. Betul? Hebatnya gelaran orang masjid. Akan datang, tak tahulah, kot sultan-sultan di Malaysia pun dengki. Dia buat syarat pula, siapa nak dapat gelaran orang masjid kena beta bagi dulu gelaran tu. Mana nak tahu, pengiktirafan daripada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bila dibaling batu, luka dan berdarah. Darah mengalir daripada kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu cuba melindungi Rasulullah SAW pada ketika itu sampai dia pun berdarah. Alhamdulillah. Jemput tengok, bukan jemput minum, jemput tengok kan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, kekasih Allah dilukakan oleh umatnya sendiri. Kalau Rasulullah SAW macam tu, bayangkan kita di akhir zaman ni. Di saat dalam hadis kata Rasulullah SAW, orang yang berpegang dengan agama, yang pegang agama sungguh-sungguh di akhir zaman ni, ibarat menggenggam apa? Menggenggam bara api. Apa maksud dia? Genggam bara api tu, dia pegang pun dia terbakar, dia lepas orang lain pula terbakar. Susahnya orang yang pegang agama ni di akhir zaman ni ibarat menggenggam bara api. Dia fikir macam mana Nabi SAW fikir, dia fikir macam mana sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in fikir. Fikir apa? Fikir macam mana nak selamatkan diri dia dan umat daripada api neraka Allah. Maka kalau dia lepas bara api itu, orang lain akan terbakar. Kalau dia pegang juga, dia akan terbakar. Nak habaq kata susahnya di akhir zaman ni. Masya Allah. Bayangkan ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang saya sebut tadi. Setiap masjid surau saya pergi, dua benda selalu saya perjuangkan: adab menuntut ilmu, jangan duduk belakang-belakang, dan juga Al-Quran suka letak rendah. Ni dua perkara je. Itu pun susah. Orang kata macam-macam. Sampai yang blacklist tu tak mau panggil ceramah dah, lagi bagus. Dalam my free orang tak bayang kan, lagi blacklist lagi ingat. Saya heran sangat, tak heran
Sampai malam ni tahun ke-21. Tahun ke-21 saya tak terima bayaran ceramah. Saya sebut tadi kan syarat jemput saya, nombor 1 tak boleh bayar. Kalau Sabah Sarawak, saya tambah syarat tu apa dia, tiket kapal terbang pun saya nak beli sendiri. Penginapan pun saya boleh urus sendiri, bayar sendiri. Tapi tolonglah booking, saya bayarlah. Dah jemput mai jauh, nak tolong booking penginapan pun tak. Tak, malam ni ustaz memang nak balik. Sajalah abang. Syarat yang kedua, kena siapkan meja. Saya akan bawa barang dagangan madrasah, tapi malam ni tak bawa, tak larat nak angkat. Syarat terakhir yang ketiga, nak jemput saya ceramah, wajib sediakan kopi air panas lepas ceramah. Buat ke tak? Ada malam ni? Tak ada, apa siap. Ustaz bakar dapur tu. Kalau betul bakar semua bukan ustaz buat kan? Senang tak nak jemput Ustaz Muhammad James ceramah? Syarat senang tak? Senang. Tapi menanah telinga. Faham tak? Bila saya datang tidak dibayar, saya akan pastikan semua yang menuntut ilmu akan duduk secara adab dan disiplin menuntut ilmu. Minta maaf, tak suka terpulanglah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad itu pun susah. Bayangkan kita yang Ustaz Muhammad James kena baru sikit banding apa yang Rasulullah SAW kena. Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu bawa Rasulullah SAW berlindung di sebuah kebun anggur. Siapa yang pergi umrah, pergi Taif, boleh melawat. Dulu boleh berhenti dekat kebun anggur tu. Sekarang ni kebanyakan bas tak nak berhenti, dia lalu je. Tengok kebun anggur tempat Rasulullah SAW berlindung. Jadi Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Kebun anggur milik pemiliknya dua beradik Kristian, iaitu Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ketika menahan sakit, luka dan darah, bayangkan malaikat Jibril alaihissalam, malaikat sendiri tak tahan tengok macam mana kekasih Allah itu dilukakan oleh umatnya sendiri. Bukan setakat luka, baling batu sakit, ya Allah. Mai saya baling batu seketui mau. Setiap kali ceramah, lungguk batu depan ni, siapa duduk belakang saya baling, ataupun pakai lastik. Boleh. Sakit tu, ya Allah. Lalu kata Sayyidina Jibril alaihissalam, ya Muhammad, yakni Rasulullah SAW, maukah engkau kalau aku perintahkan Malakul Jabal, iaitu malaikat yang menjaga gunung, untuk mengangkat gunung Taif itu, lalu dihempaskan ke atas penduduk Taif yang biadab dan kurang ajar ini? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Jibril, ya Jibril, inni lam ub'ath la'anan. Aku tidak diutuskan, aku tidak dibangkitkan untuk melaknat atau mencelakakan umatku. Allah Rabbi ya Karim, ayah, ibu-ibu yang mulia, umat dia baling dia dengan batu, sakit dan berdarah. Malaikat Jibril tawarkan untuk angkat gunung, hempas atas penduduk Taif yang baling dia dengan batu tu. Tapi dia tetap jawab, wahai Jibril, aku tidak diutuskan untuk mencelakakan umatku. Kita hari ini pula saling mencelakakan satu dengan yang lain sebab berbeza parti politik.
Allahu Akbar ya Karim. Kita hari ini halalkan putus silaturahim sebab berbeza warna bendera parti. Kita saling mencelakakan satu dengan yang lain hanya dengan sebab tidak sefahaman dalam beberapa perkara. Kita rasa nak marah sangat-sangat hanya dengar orang bagi tahu, aku dengar si Mamat tu cerita buruk hang. Aku dengar Mamat tu cerita buruk hang. Kita dah naik angin. Bayangkan Rasulullah SAW berdarah luka ni di baling batu. Kita baru bawa kereta ke dalam raya bergaduh dengan kereta lain pasal keluar simpang tak bagi signal. Bergaduh dengan kereta lain, hak tu pun rasa nak langgar orang tu lah. Betul tak ni? Tengah kita duk beratuk lama dekat jalan tu kan, beratuk lama ni dekat jalan tu, jam, tiba-tiba mari kereta potong kiri ke kiri, bagi signal nak masuk depan kita. Kita tak bagi. Aku beratuk penat-penat, hang potong kiri. Bini kita pula batu api, jangan bagi bang, jangan bagi dia masuk. Lepas tu bergaduh kan? Nampak pemandu lori masuk tukar lane, tukar lorong, tak bagi signal. Kita potong dia, kita makin bodoh. Driver lori itu jawab balik, pasal bodoh lah aku bawa lori, kalau aku cerdik aku dah jadi engineer, dia kata kan? Driver tu pun jawab pasal geram. Bergaduh dekat jalan. Baru bab tak bagi signal saja dah maki hamun. Bayangkan umat yang baling batu dekat dia, lukakan dia. Dia kata, wahai Jibril, aku tidak diutuskan untuk mencelaka atau melaknat umatku, walakin bu'ithtu da'iyan wa rahmah, tetapi aku diutuskan sebagai da'i, pendakwah dan pembawa rahmat untuk mereka. Lalu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jika penduduk Taif tidak beriman kepada aku, jadikanlah anak cucu dan zuriat keturunan mereka beriman kepada aku, ya Allah. Allah makbulkan doa. Akhirnya seluruh zuriat dan keturunan penduduk Taif beriman kepada Rasulullah SAW. Balik dari Taif dengan sakit, dengan luka bersama Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu tadi, sampai di satu tempat Rasulullah SAW solat di tempat itu. Macam mana Nabi SAW solat, wallahu a'lam. Dalam hadis sahih kata Nabi solat, cara solat tak tahu, sebab masa tu belum Isra Mi'raj, masa tu kefarduan solat belum Nabi SAW dah dapat. Macam tu juga sebelum naik ke langit, kan hadis sahih Bukhari dan Muslim menceritakan sebelum naik ke langit, Nabi SAW sampai Masjid Al-Aqsa. Nabi SAW mengimamkan solat berjemaah bersama 24 orang Rasul lagi. Dalam hadis sahih, masa tu kefarduan semayang belum ambil lagi. Habis macam mana cara Nabi SAW dan Rasul-Rasul solat, wallahu a'lam, tak diceritakan. Tapi hadis sahih kata solat sebelum dapat fardu solat 5 waktu tu, sebelum naik ke langit lagi, sebelum Mi'raj. Jelas? Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ketika solat, masa sakit dalam perjalanan dari Taif nak balik ke Mekah, masa solat itu tiba-tiba bacaan ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah SAW baca
didengari oleh satu kumpulan jin yang melalui kawasan itu. Dalam kitab tafsir kata nama bangsa jin yang lalu kawasan itu jin Nasibai. Nama keturunan atau bangsa jin itu jin Nasibai. Allah rakamkan peristiwa rombongan jin yang terdengar bacaan ayat Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Allah rakamkan dalam surah Al-Jin juzuk 29. Tengok juzuk 29 surah Al-Jin ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah ya Muhammad, yakni Rasulullah SAW kepada seluruh umat ini, uhiya ilayya, ketika dibacakan wahyu-wahyu itu kepada aku, annahu istama'a nafaru minal jin, ayat-ayat suci Al-Quran itu didengari oleh satu rombongan jin yang melalui kawasan tersebut. Faqalu, lalu jin-jin ini berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengar ayat Al-Quran yang sangat menakjubkan, yahdi ila rusydi, memberi petunjuk kepada kami, fa'amanna bih, lalu kami beriman dengannya, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mensyirikkan Tuhan kami dengan sesuatu, kata jin-jin tersebut. Sirah, itu sirah makhluk bernama jin yang pertama beriman dengan kerasulan Rasulullah SAW. Jadi kata-kata yang sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tak betul. Itu orang Melayu mereka. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tak betul. Bayangkan kalau jin-jin pula pesan dekat anak cucu dia, hampa jangan berkawan dengan manusia sebab sebaik-baik manusia adalah sejahat-jahat jin. Kita bengang jin tu pun sama macam kita. Ada jin Islam, ada jin kafir, ada jin Islam yang tak semayang, ada jin Islam yang kaki rempit, ada jin Islam yang suka pergi konsert, ada jin Islam yang alim, yang warak, yang rajin masuk majlis ilmu. Sama macam kita. Jadi Allah tenangkan hati kekasihnya. Apa dia? Ketika makhluk bernama manusia, umat dia sendiri baling dengan batu, lukakan dia, tiba-tiba ada satu makhluk lain bernama jin yang beriman dengan dia. Di saat umat dia yang bernama manusia tolak dakwah dia, Allah tenangkan hati kekasihnya Rasulullah SAW. Lalu dihantar satu makhluk bernama jin beriman dan terima dakwah dia. Sebab tu dalam jin tak ada nabi untuk jin. Nabi daripada kalangan jin tak ada. Pasal jin-jin pun beriman dengan kerasulan Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Nak masuk Mekah tak boleh, diancam keselamatannya. Lalu Rasulullah SAW dapat bantuan dengan izin Allah melalui seorang bangsawan Mekah yang bukan Islam, iaitu yang bernama Mut'im. Mut'im ini tadi, dengan jaminan yang dia bagi oleh Mut'im tadi kepada Rasulullah SAW, maka Mut'im ini telah bawa Rasulullah masuk ke Mekah dengan selamat. Sampai di Mekah, melihat kezaliman, penyiksaan semakin menjadi-jadi. Ketika di Mekah itu, Rasulullah SAW terasa bumi ini sangat sempit untuk baginda SAW. Di saat
Rasulullah SAW merasa bumi semakin sempit, seolah-olah Tuhan berkata, jika bumi menjadi sempit bagi kamu, sesungguhnya langit sangat luas menanti kehadiranmu. Maka itulah berlakunya Isra dan Mi'raj. Saat dah balik dari Taif, rasa sempitnya bumi pada ketika itu. Penyiksaan, kezaliman semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba seolah-olah langit berkata, kalau bumi itu sempit, langit masih luas menanti kehadiranmu. Maka diceritakan dengan panjang lebar, bermula daripada pada malam dadanya dibelah. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menyebut dadanya dibelah daripada bawah dagu ni sampai ke pusat, dan juga satu lagi sebut sampai ke pangkal ari-arinya. Lalu dikeluarkan hati Rasulullah SAW, diambil bekas daripada emas yang dalamnya diisi dengan iman, lalu dicuci hati Rasul dengan iman itu, dan berlakulah perjalanan yang mulia. Itu perjalanan Isra wal Mi'raj. Sampailah istimewanya kita mendapat kefarduan solat. Ibadat lain wahyu turun, tetapi hanya bab solat saja Rasulullah SAW naik ke langit dalam peristiwa Mi'raj itu untuk ambil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya solat ni. Sehebat-hebat solat, malam ni ramai di antara kita yang hadir yang masih belum habis bayar qada solatnya, hutang dengan Allah yang dia tinggalkan solat di zaman muda dia dulu. Cuba ingat balik daripada akil balik sampai malam ni, ataupun sampai sebelum kita dapat hidayah untuk jaga 5 solat waktu. Berapa ribu waktu yang kita masih belum habis bayar hutang qada kita, sampai malam ni tak habis lagi. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, dengan hutang solat kita, kalau ada yang matilah dalam sehari dua ni, agak-agak di mana tempat kita agak-agak. Ada masa nak qada solat, tapi habiskan masa duduk di kedai kopi. Datang masjid awal, ada masa nak qada solat-solat yang lama, tapi lagi seronok duduk berhimpun ramai-ramai, kan, duduk dekat beranda tu, duduk sembang tu, walhal kita masih ada hutang dengan Allah. Kalau malam ni atau sehari dua ni matilah, agak-agak di mana tempat kita. Saya pernah cerita dalam ceramah-ceramah saya peristiwa saya musafir nak bergerak ke Kuala Lumpur. Masa tu saya keluar jalan lama. Daripada masa tu saya daripada Taiping, saya keluar jalan lama, dah masuk waktu asar. Saya cari masjid, saya sampai satu masjid dah pukul 5, maknanya orang dah balik habis dah. Saya sampai tengok masjid dah kosong, pintu masjid semua tutup. Lalu saya pun habis lepas wuduk, saya buka pintu tu tak kunci, saya masuk, saya dengar suara orang menangis. Bukan langsiak dalam masjid, tak, orang betul. Saya masuk, saya tengok satu orang tua, dia duduk dekat penjuru masjid tu, dia duduk teriak, duduk menangis sungguh-sungguh.
Saya duk tertanya hati saya, orang tua ni kena tinggal dengan anak-anak dia, orang buang kat masjid ke kan, hilang handphone ke, menangis punya teruk. Saya pernah jumpa orang hilang handphone, dia menangis, ya Allah. Kami semayang jemaah maghrib, budak muda tu dia soft belakang, lebih kurang 3 soft dia masa tu. Dia semayang, dia letak handphone dia atas kapet, maknanya betul-betul kalau dia sujud, handphone tu duduk dekat lutut dia. Masa dia sujud tu, rupanya orang sebelah dia tu pencuri. Masa dia sujud, kawan dia keluar soft, ambil handphone, bawa lari dalam masjid. Saya dalam masjid masa tu. Bila dia sedang handphone dia bawa lari, dia berhenti solat, dia kejar. Tapi orang tu dah lari hilang. Yang kami ini habis solat, kami tanya, tengok dia teriak. Dia teriak kat tangga, menangis. Pasal apa? Handphone hilang tadi, orang sebelah saya curi. Ya ke? Patutnya hang menangis teruk sangat pasal apa? Dia kata dalam handphone tu ada gambar awet saya. Dia kata, tu dia. Saya rasa aku lempang budak ni sekarang lagi kan, dah lah handphone hilang, kena lempang lah kan. Allahu Akbar. Jadi ayah yang menangis di penjuru masjid tu, saya pergi dekat dia. Saya tak solat asar lagi masa tu, tapi saya pergi, kotlah ada darurat apa, dia perlu bantuan. Saya tanya, bagi salam, saya tanya, pakcik, pasal apa menangis? Dia tengok muka saya dengan ayak mata berambu-rambu tu. Dia kata, encik, umur saya 62. Saya mula semayang umur 60. Dia kata, encik, umur saya 62. Saya mula semayang 5 waktu, cukup 5 waktu, umur 60. Daripada umur 15 saya akil balik sampai 60, bermakna 45 tahun saya tinggal semayang, dan saya tinggal puasa 45 kali Ramadan. Tu dia. Sambil menangis dia kata, encik, dengan umur macam saya ni, berpuluh ribu waktu yang saya tinggalkan, beribu-ribu hari Ramadan yang saya kena qada puasa. Dia kata, encik, saya tahu saya takkan sempat qada semayang dan puasa saya dengan umur saya macam ni. Sambil menangis teresak-resak dia kata, encik, kalau saya mati dalam masa terdekat ni, neraka tentu dah untuk saya. Dia duk ulang, neraka tentu dah untuk saya, neraka tentu dah, dia kata. Encik, dia kata, kalau saya matilah sehari dua ni, saya mati dalam masa terdekat dengan umur saya sekarang, saya tahu saya tak sempat nak qada semayang saya, puasa saya yang lepas. Saya tahu dah encik, neraka tentu dah untuk saya, neraka tentu dah, dia kata. Saya punya tahan air mata masa tu, saya punya tahan air mata. Saya kata dekat dia, pakcik, innallaha ghafurur rahim. Allah tu maha pengampun lagi maha penyayang. Pakcik buatlah setakat mana yang pakcik mampu. Cuma saya pesan dekat dia, jangan sia-siakan masa kosong pakcik. Ada je masa lapang qada solat, ada hari-hari yang pakcik sihat qada puasa, sambil pakcik bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Dalam hati saya kata, dia, pakcik itu adalah manusia yang paling istimewa atas muka bumi Allah pada ketika itu. Sebab apa?
Allah bagi hidayah dekat dia di saat-saat penghujung usia dia. Masya Allah. Saya bangun cepat-cepat nak pergi sembahyang asar. Sebenarnya saya bangun cepat-cepat tu pasal apa? Saya dah tak boleh tahan air mata masa tu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, hebatnya solat yang kita duk buat hari-hari. Maka sebab tu, jaga solat 5 waktu kita sungguh-sungguh. Lelaki di awal waktu berjemaah di masjid atau surau, perempuan afdalnya solat di rumah. Tetapi kata Rasulullah SAW, jangan halang wanita-wanita kamu yang hendak solat di masjid, jangan halang. Tapi afdalnya wanita solehah solatnya di rumah. Sebab apa? Ibu-ibu solat seorang-seorang dekat rumah, pahalanya 27 kali ganda sama macam orang yang berjemaah di masjid. Faham? Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan asbab majlis ilmu ini Allah ampunkan dosa kita semua. Saya nak tutup dah insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, kenapa saya bertegas dengan masalah adab menuntut ilmu? Kenapa saya bertegas dengan disiplin menuntut ilmu? Kalau kalian semua masuk istana Sultan Kedah, kalian pasti jaga adab dan disiplin dalam istana, betul? Betul tak ni? Boleh masuk istana Sultan Kedah, pilih nak duduk belakang-belakang, boleh? Tapi soalannya, apakah istana Sultan Kedah lebih mulia daripada istana Allah yang bernama Masjid Al-Ihsan ini? Sehingga kan kita tak boleh jaga adab dalam masjid ketika menuntut ilmu. Depan ustaz, depan khatib kita boleh main handphone, depan sultan berani main handphone. Tak apa, tuanku cakap je. Saya ada high sikit ni, tuanku cakap saya dengar. Berani dah. Tapi kenapa dalam rumah Allah ni kita berani? Kita berani langgar. Ustaz, kami berani langgar sebab kami duduk di langgar. Ustaz mai daripada Perak, ustaz jangan kau ajak pun kami. Hebatnya kami di sini, gajah pun mati kena langgar. Gajah mati langgar pokok senar. Ustaz mai dari Perak nak tunjuk samsing, pandai nak ajak kami. Hinanya ustaz-ustaz yang bercakap ayat Al-Quran dan hadis tapi kita tak peduli, sibuk dengan handphone kita. Hinanya ayat Quran dan hadis yang khatib baca dalam keadaan kita masih sibuk dengan handphone ketika hari Jumaat. Betul? Cuba masa dia main handphone tu, rabut handphone tu baling kat luar, bertumbuk mau dalam masjid. Betul? Minta maaf. Jadi ayah-ayah, ibu yang mulia, kenapa saya bertegas? Satu tadi, istana Allah ini lebih mulia daripada istana sultan. Istana Allah yang nama Masjid Al-Ihsan ini, dengan penuh 1000% keyakinan saya, lebih mulia daripada rumah Menteri Besar Kedah. Kalau hampa masuk rumah Menteri Besar, hampa berdepan dengan dia, hampa tak berani main handphone, tak berani nak duduk belakang-belakang, tak berani bersandar ke dinding. Istana Allah yang bernama Masjid Al-Ihsan ini lebih mulia daripada rumah Perdana Menteri. Betul? Pertama. Yang keduanya, sebab bila kita mula majlis ilmu tadi, dalam hadis kata seluruh malaikat di bumi dan di langit berbondong-bondong masuk dalam majlis kita.
Malaikat pakat duduk bukan memenuhi kampung Sungai Mati, tak. Bukan memenuhi Langgang, tak. Bukan memenuhi Alus, tak. Bukan memenuhi negeri Kedah, tak. Bukan memenuhi seluruh negara Malaysia, tak. Tapi memenuhi seluruh permukaan bumi. Asbab daripada satu majlis ilmu yang dijaga adab dan disiplin menuntut ilmu. Lalu datang kumpulan malaikat yang lain nak duduk, tidak ada tempat. Para malaikat yang lain duduk di atas bahu para malaikat pada lapisan yang pertama yang dah penuh, sepenuh-penuh permukaan bumi. Kumpulan malaikat yang kedua duduk di atas bahu para malaikat pada lapisan yang pertama, sehingga lapisan yang kedua juga memenuhi seluruh permukaan bumi. Datang kumpulan malaikat yang lain nak duduk, tak ada tempat. Mereka duduk di atas bahu para malaikat pada lapisan yang kedua, sampai lapisan yang ketiga juga memenuhi seluruh permukaan bumi. Begitulah seterusnya sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Malaul A'la. Sambil malaikat ini berdoa dengan dua kalimah. Malaikat yang memenuhi permukaan bumi dari lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke langit yang ketujuh, berdoa untuk ayah-ayah dan ibu-ibu pada malam ini dengan dua lafaz doa yang disebut dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang menyebut, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunkan dosa mereka ya Allah, yang tinggal solat yang beribu-ribu waktu tak qada lagi, yang tinggal puasa beribu hari yang tak qada lagi, yang datang malam ni yang pernah berzina, yang datang malam ni pernah menyentuh wanita bukan mahram kita zaman jahil dan bercinta dahulu, yang datang malam ni yang pernah berjudi, yang datang malam ni pernah berhutang dan dah tak tahu nak cari mana orang yang dihutang, yang datang malam ni pernah melakukan dosa dengan mak bapak kita yang tak sempat kita minta ampun. Bayangkan asbab satu majlis ilmu pada malam ni. Kalau kita rasa dah lewat 9.30, dah lewat, ya Allah, ruginya kita sebab berpuluh tahun kita sia-siakan malam kita. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rasa dah lewat, ustaz ceramah lama sangat, ingat berpuluh tahun kita sia-siakan malam kita dengan dosa dan maksiat. Tiba-tiba malam ni kita berkira-kira dengan Allah masa kita, sedangkan para malaikat menghamparkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Kita sedang duduk di atas sayap para malaikat dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Para malaikat yang duduk daripada lapisan pertama sampai ke langit yang ketujuh sedang doa dengan dua perkataan pada kita malam ni. Dua perkataannya akan mengampunkan segala dosa-dosa silam kita. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunkan dosa mereka. Warhamhum, dan kasihanilah mereka ya Allah. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunkan dosa mereka, amin. Warhamhum, dan rahmatilah mereka ya Allah. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunkan dosa mereka yang meninggalkan solatnya ketika muda, yang meninggalkan puasa mereka. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunkan dosa mereka yang pernah berzina, ampunkan dosa mereka yang pernah berjudi, yang meninggalkan solat, yang berdosa dengan ibu dan ayah mereka. Malaikat daripada lapisan pertama, lapisan kedua sampai ke Malaul A'la berdoa untuk kita pada malam ni, sedangkan kita mengharap-harapkan majlis ini diberhentikan dengan cepat. Ya Allah, malangnya kita pada malam ni ayah-ayah dan ibu-ibu yang mulia, sedangkan mereka sentiasa berdoa selagi mana majlis ini belum ditutup dengan dua kalimah, ya Allah ampunkan dosa mereka dan kasihanilah mereka ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak berhenti-henti mereka berdoakan kita
sehinggalah saya tutup majlis sebentar nanti. Sebab tu saya tegas dengan masalah adab dan disiplin menuntut ilmu. Kalau tidak, dengan cara kita duduk tadi, kita akan melukakan hati para malaikat. Tersinggung mereka melihat penuntut ilmu duduk dalam keadaan tidak ada disiplin dan adab menuntut ilmu, dengan dosa yang sekian banyak, dengan mengharap-harapkan pengampunan Allah, punya tidak mulianya istana Allah yang bernama Masjid Al-Ihsan ini. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, saya tutup malam ini dengan ayat daripada ayat 12 surah As-Sajadah yang dibacakan oleh imam setiap pagi subuh Jumaat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalaulah kamu tengok macam mana ahli-ahli neraka, pendosa-pendosa itu, termasuk Muhammad James Bevan yang berceramah pada malam ini, ketika pendosa-pendosa itu tundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, lalu mereka berkata, lalu kita semua berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini di mahkamah Rabbul Jalil ini, kami dengar dan kami lihat, ya Allah. Farji'na, bagilah kami patah balik ke dunia, ya Allah, sekejap pun jadilah. Nak amal solehah, kami nak beramal soleh, ya Allah. Farji'na, bagilah kami patah balik ke dunia sekejap je, ya Allah. Kami nak qada balik solat dan puasa kami, ya Allah. Kami janji tak nak buang dah masa kami, ya Allah. Farji'na, bagilah kami patah balik ke dunia, ya Allah, sekali je, ya Allah. Kami nak melutut, kami nak minta ampun dekat mak dan ayah kami atas dosa-dosa kami, ya Allah. Mak kami buat salah, ya mak kami memang salah. Walhal mak kami itu adalah syurga kami, yang sepatutnya walaupun mak kami salah, sebagai anak kami tetap kena kata mak betul, sebab dia syurga kami. Dulu kami buat macam-macam salah, mak kami tahu kami salah, tapi dia pertahankan kami walaupun dia tahu kami salah. Mak kami lindung kami walaupun dia tahu kami salah. Hari ini mak kami salah, mak kami selisih faham dengan isteri kami, mak kami selisih faham dengan suami kami. Depan muka mak kami kata dekat dia mak yang salah. Kami nak patah balik, ya Allah. Kami nak minta ampun dekat dia, kami nak kata dia betul. Farji'na, bagilah kami patah balik sekali je, ya Allah. Bagilah kami patah balik sekali je, ya Allah. Kami nak bertaubat sungguh-sungguh pada Engkau, ya Allah. Kami nak minta ampun sungguh-sungguh. Na'mal solehah, kami nak beramal soleh. Inna mukinun, sesungguhnya kami dah yakin dengan Engkau, ya Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Allah jawab, Allah kata, walau syi'na la'ataina kulla nafsin huda. Kalau kami kehendaki, dulu lagi dah kami bagi hidayah kepada semua sekali setiap jiwa ini. Walakin haqqal qawlu minni, tapi telah benar janji dan perkataan aku hari ini, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Hari ini aku akan penuhkan neraka jahannam aku dengan jin dan manusia seluruhnya. Farji'na, bagilah kami patah balik, ya Allah. Tolonglah merayu-rayu masa tu.
Kami nak betulkan adab kami dalam majlis ilmu. Kami nak muliakan semua ustaz-ustaz yang datang mengajar. Kami tak nak duduk belakang-belakang lah. Kami nak duduk dekat dengan guru-guru, sebagaimana para sahabat duduk dekat dengan Rasulullah SAW ketika baginda menyampaikan ilmu sallallahu alaihi wasallam. Allah kata lagi, fadzuku bima nasitum liqa yaumikum hadza. Rasalah azab aku sebab kamu lupa pertemuan kamu dengan aku pada hari ini. Kamu lupa masa kamu tinggal solat kamu, masa kamu buang masa kamu. Kamu lupa kamu akan jumpa aku pada hari ini. Rasalah azab aku. Ketika kamu lupa kamu akan jumpa aku pada hari ini, kamu tidak menjadi ketua keluarga yang menyampaikan dakwah pada isteri dan anak-anak kamu. Kamu lupa, ketika kamu lupa kamu akan jumpa aku hari ini, kamu tak pernah baca satu ayat Al-Quran atau satu hadis pun pada isteri dan anak-anak kamu. Kamu tidak wujudkan majlis ilmu dalam rumah kamu. Kamu sombong dengan title ketua keluarga, lalu kamu kata, untuk apa saya nak berdakwah dengan isteri dan anak-anak saya, sebab mereka wajib taat. Kamu silap, sebab walaupun kamu ketua keluarga, walaupun mereka wajib taat kepada kamu, kamu tetap wajib berdakwah kepada mereka. 30 tahun kamu kahwin, tidak pernah satu hari pun kamu buat majlis ilmu dalam rumah kamu. Satu hari pun tak pernah. Kamu suruh isteri dan anak-anak taat. Kamu salah guna kuasa sebagai ketua keluarga. Kamu tak pernah bagi agama pada anak-anak dan isteri. Kamu suruh mereka taat, membabi buta kepada kamu. Fadzuku, rasalah azab aku bima nasitum liqa yaumikum hadza, sebab kamu lupa yang kamu akan jumpa aku pada hari ini. Lalu Allah kata, inna nasinakum, sesungguhnya hari ini kami telah lupakan kamu. Ayah-ayah, ibu-ibu, apalagi yang tinggal dengan saya dan kalian kalau saat ini Allah telah lupakan kita. Allah tidak pandang pun doa kita. Ustaz Muhammad James nampak macam baik depan orang ramai sebab Allah masih tutup aib dia. Ustaz Muhammad James jangan sombong dengan jubah dan serban yang dia pakai. Ustaz Muhammad James belum tentu lebih baik daripada orang-orang yang duduk depan dia dalam ceramah. Entah di kalangan semua orang dalam Masjid Al-Ihsan ini, Ustaz Muhammad James lah yang paling celaka di antara mereka. Jangan sombong. Jangan sombong. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, bila Allah kata inna nasinakum, sesungguhnya kami telah lupakan kamu pada hari ini, apalagi yang tinggal dengan kita, ayah-ayah dan ibu-ibu yang mulia. Wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun, rasalah azab aku yang sangat pedih, azab yang berkekalan di atas perbuatan kamu ketika hidup di dunia dahulu. Entah malam ni ada di antara kita yang akan menghabiskan umur kita pada malam ni. Ajal itu ibarat tetamu yang tak diundang, datang dan pergi pada bila-bila masa. Mohon ampun dan maaf dari saya atas segala ketelanjuran bahasa, perkataan-perkataan yang melukakan hati ayah-ayah dan ibu-ibu yang mulia. Ayah-ayah, ibu-ibu dan mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah.
Mudah-mudahan Allah pilih tubuh kita untuk digunakan pada jalan agama. Mudah-mudahan Allah jadikan asbab pertemuan dan perhimpunan kita malam ini. Begitulah juga Allah akan himpunkan kita dalam syurga Allah. Mudah-mudahan jika panjang umur saya dan kalian, sehingga sempat kita bertemu dengan kedatangan Al-Mahdi, ya Allah, jadikanlah kami sebahagian daripada tenteranya, ya Allah, walaupun hanya sebagai tentera yang terakhir, ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan kesudahan yang baik dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan Engkau matikan kami dengan kesudahan yang buruk, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan sujud kepadamu, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan sujud kepadamu, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan Kau tutup segala aib kami, ya Allah. Matikan kami di jalan-Mu, ya Allah. Matikanlah kami sebagai hamba-hamba yang syahid, ya Allah. Jadikanlah setiap tubuh kami ini menjadi wakil kepada Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama kepada umat ini, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.